Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang Waalaikumsalam. kepada yang berbahagia, tetamu khas kita pada malam ini, Yang Mulia Tuan Syed Indra Syed Omar, atau lebih dikenali sebagai Siso Kopratasa. Siso Ya, Kopratasa. Ya, terima kasih. Siso ni ialah nama ringkasan daripada nama panjang Tuan Syed Indra ni, Ya, betul. Syed Omar Siso. Dan Kopratasa tu ialah nama kumpulan yang sangat terkenal yang telah lama bergiat aktif dalam industri lagu rakyat ini. Baiklah, seterusnya tidak lupa juga kepada yang dihormati Dr. Maria binti Tahir selaku pensyarah subjek BMLB 3113 Bahasa Melayu serta rakan-rakan seperjuangan yang disayangi sekalian. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita mampu bersama-sama menghadiri program bicara santai bersama Tuan Syed Indra Syed Omar. Tuan, saya boleh panggil Tuan Siso ke saya kena panggil Tuan Syed Indra Syed Omar? Biasa je panggil Syed, panggil Siso je. Pak Siso ke Pak Siso tak kisah. Panggil Tak tahu ya tuan-tuan. saya panggil Siso, nama tu agak memainkan, orang cakap ada aura tersendirilah. Terima kasih. Tuan Siso. Ya. Terlebih dahulu saya bersama dua ahli kumpulan saya iaitu Siti Hajar dan juga Ifah Hazirah serta rakan-rakan sekelas ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Siso kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami bagi berkongsi ilmu bersama-sama pada malam ini. Terima kasih. Tak kenal maka tak cinta. Sebagai pembuka majlis, marilah kita menelusuri terlebih dahulu biodata tetamu istimewa kita pada malam ini iaitu Tuan Siso. Saya tahu tidak semua daripada kita mengenali beliau. Jadi izinkan saya membaca sedikit biodata tetamu istimewa kita secara ringkas. Baiklah. Silakan. Nama penuh Tuan Siso ni saya dah bagi tahu tadi iaitu Syed Indra Syed Omar. Betul. Dan nama samarannya ialah Siso Kopratasa. Ya, betul. Beliau lahir di Kampung Balok, Mukim Sungai Karang, Kuantan, Pahang. Kiranya Tuan Siso ni orang Jati Pahang lah. Ya, betul. Kejaya Tuan Siso ni ialah seorang penyanyi, seorang pencipta lagu, penulis lirik dan sekarang Tuan Siso ni berada di USIM sebagai karyawan seni. Betul tak Tuan? Ya, betul. Ya, betul. Dari tahun 2016 kan? Sekarang ni saya dah latihkan yang ke-6. Dah 2 tahun. Saya bermula selepas saya tidak mengajar kat Aswara, saya bermula di USIM lah. Dah lama tu. Dulu saya part time lecturer kat Aswara. Ya, tidak jauh lah keberadaan kita ni sebab IPG kami pun berada di Bandar Estate, di daerah yang sama lah. Okey. Jadi inilah sedikit pencapaian Tuan Siso. Pada tahun 2011 dan 2016, Tuan Siso ni mendapat anugerah sumbangsih dari Universiti Sains Islam USIM. Pada tahun 2015, Tuan Siso merupakan pakar industri negara dalam bidang muzik dan seni budaya dari Jabatan Kemahiran Negara Kementerian Sumber Manusia. Maksudnya Tuan Siso ni dapat pengiktirafan daripada Kementerian Sumber Manusia lah. Betul tak Tuan? Ya, betul. Dan pencapaian yang dalam masa terdekat ni seperti Tuan Siso dah bagi tahu tadi, merupakan karyawan seni dari Universiti Sains Islam. Dan untuk pengetahuan semua, Tuan Siso ni berpengalaman luas selama 35 tahun dalam bidang ini. Ya, betul. Maksudnya umur kita pun jauh sangat berbeza dengan pengalaman Tuan Siso ini sendiri. Betul tak Tuan? Betul. Saya ada yang belum lahir lagi. Memang belum lahir pun. Sebab kebanyakan kami semua ni umur 22 dan 23 lah. Okey. Saya bermula tahun 85 macam tu. 85, mak saya pun belum kahwin lagi. Itu. Tuan Siso ni adalah merupakan seorang pelakon teater pada awal 90-an. Ya, betul.
Beliau pernah terlibat dalam pementasan teater Kena Main, Gong Gedombak, Anak Cucu Tamin, CJ Penuh, Taman di bawah arahan Datuk Syed Alwi. CJ Penuh, Kena Main, Gong Gedombak di bawah arahan Allahyarham Khalid Saleh. Kalau saya boleh tahu bila Tuan bergiat aktif dalam di akhir 90-an. Memang. Di akhir 90-an. Di awal 90-an saya terlibat dengan drama TV. Ada 3 drama saya berlakon. Kemudian sebelum itu di tahun 85 saya berlakon Kembara Seniman Jalanan, filem Kembara Seniman Jalanan. Tahun 87 saya berlakon Rozana Cinta 87 filem. Lepas tu aktif, kemudian saya masuk RTM. Di RTM saya jadi pengarah lakon untuk program Salam Pati Timur. Sitcom Salam Pati Timur sebanyak 159 episod. Kemudian saya terlibat dengan Anju Budi sebanyak lebih kurang 4 tahun macam itulah dengan Anju Budi untuk menerbit program-program yang bersifat sastra lah, mengutarakan lagu-lagu puisi dan juga lagu-lagu rakyat. Jadi memang logik lah, saya akui sendiri saya pun tak pernah dengar lah teater-teater tadi sebab saya sendiri pun belum lahir pada waktu tu. Ya. Memang sebab Tuan ni memang orang lama kan. Ya, insyaAllah. Jadi sebelum mula kepada soalan seterusnya, saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu kepada semua hadirin yang hadir, apa itu kumpulan Koperatasa. Saya yakin mungkin ada segelintir je yang tahu kumpulan Koperatasa ni. Kumpulan Koperatasa ni merupakan satu kumpulan penyanyi di Malaysia. Dia mempunyai 3 anggota, termasuk Tuan Siso sendiri, Tuan Muhammad Yusof Ahmad, ya betul, dan Tuan Sani Sudin. Ya betul. Dan ketiga-tiga ni ialah orang kuat bagi kumpulan Koperatasa ni. Ya betul. Apa yang orang cakap istimewanya kumpulan Koperatasa ni? Koperatasa ni telah digunakan oleh karyawan-karyawan terkenal, iaitu Datuk A. Samad Said, Allahyarham Datuk Usman Awang, betul, dan Allahyarham J.M. Aziz. Saya walaupun saya ni orang baru, tapi saya memang mengenali Datuk A. Samad Said dan Allahyarham Datuk Usman Awang ni. Jadi kedua-dua tokoh yang besar ni merupakan penggiat yang menyumbangkan karya kepada kumpulan Koperatasa ni. Ya betul, ya betul. Ya, kumpulan Koperatasa ni ialah kumpulan yang famous dan telah bergiat aktif dari tahun 1985 lah hingga kini. Ya betul, insyaAllah. Jadi setelah menghuraikan sedikit biodata Tuan dan juga apa itu kumpulan Koperatasa, saya akan pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Silakan. Tuan, jadi saya nak minta izin Tuan lah, kita ni bicara santai. Boleh tak macam ayat saya pun tak terlalu formal? Okey, tak apa. InsyaAllah boleh. Okey, soalan yang pertama. Bilakah Tuan mula bergiat aktif dalam nyanyian lagu puisi yang menyentuh isu rakyat, ketuhanan dan masyarakat kini? Seperti yang kita tahu tadi, Tuan dah bagi tahu pada awal 90-an, tapi saya nak dengar daripada mulut Tuan sendirilah. Okey, terima kasih. Saya mula menyanyi lagu puisi di awal 80-an. Di awal 80-an. Masa tu saya bekerja sebagai buruh kontrak. Saya punya hobi saya ialah mencari lagu-lagu yang tidak popular untuk didengar. Kerana saya percaya lagu yang tidak popular selalunya banyak mesej. Oleh kerana dia tidak menepati ciri-ciri sebuah lagu popular, maka lagu itu biasanya tidak akan didengar orang. Tapi saya mula mencari lagu begitu di sekitar Chokek Road, Kuala Lumpur. Maka dari situ saya berjumpa dengan kaset Abid J.R.D. Dan situlah saya mula mendengar lagu Camellia yang Sweet Charity nyanyikan tu. Itu adalah lagu Abid J.R.D. yang pertama. Dan di dalam siri Camellia, dia ada 4 lagu Camellia. Camellia 1, Camellia 2, Camellia 3 sampailah Camellia 4. Dan yang Ramli Sarip nyanyi Sweet Charity itu Camellia yang kedua.
kalau tak silap saya. Jadi bila saya mendengar lagu-lagu tu, saya mula minat dengan lagu-lagu puisi. Kemudian bila Zubir Ali keluar dengan album Nyanyian Pantai Timur bersama kumpulan Harmoni, saya mula minat lagu-lagu puisi. Kemudian bila saya terlibat dengan bengkel belajar teater di panggung drama sekitar tahun 83 84 itu, saya dah mula bergiat aktif dengan lagu puisi. Kerana kebetulan pada waktu itu banyak kumpulan teater yang aktif di panggung drama, dia ada kumpulan lagu puisi mereka tersendiri. Dan dari situ saya mula mengenal Sani, mengenal orang-orang lain dalam bidang teater lah, mengenal Khalid Saleh, Densman semua. Jadi dari situ saya mula aktif dengan lagu-lagu puisi. Lagu puisi secara profesionalnya saya nyanyi lagu puisi pada tahun 85. Tapi sebelum itu dah bermula. Maknanya tahun 82, 83 tu saya dah bermula secara amateur. Bila dah masuk tahun 85 saya bermula secara aktif. Bila 85 tu Korporat Asam mendapat tawaran daripada M. Nasir untuk buat album, bermakna kami kena melangkah secara profesional. Dan secara profesional lah kami bermula pada tahun 85 dan di tahun 85, 86 juga saya mula menulis lirik yang pertama, iaitu berjudul Jiwa Muda, sebuah lagu yang dibuat untuk runut bunyi filem Rozana Cinta 87. Masa tu pencipta lagu dia M. Nasir. Dan lagu tu saya tulis lirik secara spontan. Maknanya saya dengar lagu tu pada waktu itu juga saya buat lirik. Itu start saya bermula sebagai seorang penulis profesional, sebagai penulis lirik profesional. Okey, apa yang dapat saya rumuskan ialah tuan ni secara amaturnya pada tahun 82 ketika bekerja sebagai guru kontrak kan? Ya, betul. Pada tahun 85 secara profesional dan dah telah membentuk kumpulan Korporat Asam tadi kan? Ya, betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, siapakah pendorong atau motivasi tuan dalam menghasilkan lagu dalam bidang nyanyian ni? Maksudnya pendorong ni ada kawan ke, ataupun orang sekeliling ke yang beri motivasi kepada tuan? Sebenarnya yang banyak memperkenalkan saya dalam bidang nyanyian ni ialah kawan-kawan. Maknanya Usup, Sani dan juga Mak Syah Ibrahim, kemudian waktu itu Datuk Densman, kemudian ada lagi rakan-rakan lain dah yang motivatkan saya. Tapi yang banyak mengajar saya untuk sistem rakaman secara profesional ialah M. Nasir. Kerana bersama M. Nasir kami banyak membantu M. Nasir, saya Sani dan Usup banyak membantu M. Nasir untuk menerbitkan album-album lagu rock pada waktu itu. Pada waktu itu kami bukanlah berjiwa puisi sangat, kami berjiwa rock, tapi liriknya memang tetap puitis. Jadi oleh kerana lirik kami ni banyak unsur-unsur puitis, unsur-unsur puisi, maka banyak penyanyi rock pada waktu itu minta sumbangan kami untuk menulis lirik. Jadi kebetulan waktu itu M. Nasir banyak menerbitkan album rock, maka kami pun terlibatlah di dalam penciptaan lirik untuk kumpulan rock lah. Kemudian dari situ kami belajar bagaimana untuk menjadi seorang penggiat seni yang profesional. Kerana bila kita dah melangkah ke bidang profesional, kita ada disiplin-disiplin profesional yang perlu kita patuhi lah. Jadi M. Nasir lah yang banyak Datuk M. Nasir yang banyak bawa kami bertiga, maknanya saya, Usup dan Sani ke dunia rakaman yang sebenarnya. Dan kemudian yang selain daripada mendorong tu, kawan-kawan yang banyak mendorong. Kemudian selepas berkahwin, mestilah isteri lah yang mendorong macam tu lah. Dia lah yang banyak mendorong untuk saya buat lagu. Kemudian yang memberi komen sama ada pedas atau tawar. Dia orang lah. Kerana biasalah kan, kadang-kadang anak-anak kadang-kadang dengar lagu tu anak-anak komen. Sebab anak-anak saya pun bayar you semua. Umur dah 30 sampai ke 27. Jadi bila dengar tu, abah lagu ni tak best lah abah, lirik abah tak best lah. Dia komen. Sebab saya percaya
komen-komen anak-anak ni dia lebih jujur. Sebab kalau kawan-kawan yang sealiran tu pernah juga kami menyanyi memang tak bagus. Memang kami rasa tak bagus tapi dia kata, oh kau nyanyi bagus. Jadi itu kami tak nak komen-komen yang bersifat ambil hati. Tapi komen yang bernas itu kalau kita terima secara positif, memang kita akan maju ke depan. Tapi kalau komen bernas kita terima secara negatif, memang kita tak akan ke depan. Jiwa tak boleh koyak dan bila seni jiwa tak boleh koyak. Okey, apa yang saya dapat rumuskan ialah pada asalnya Tuan bersama rakan-rakan Tuan lah dan dibantu oleh Datuk Seri M. Nasir sendirilah. Ya, betul. Pada waktu itu. Tapi setelah bergiat tu, ahli keluarga pula memainkan memberi motivasi, memberi komen. Sebab dia masa saya datang Kuala Lumpur, saya tak ada saudara mara di Kuala Lumpur. Saya hanya seorang saja di Kuala Lumpur pada waktu itu. Dan rakan-rakan saya banyak daripada Kelantan, daripada kampung Tatujuh Persemas masa saya kerja kontrak. Jadi untuk terlibat dalam bidang seni ni saya struggle seorang. Jadi bila saya berjumpa dengan rakan-rakan seperti Sani, Usup, Mak Syah Ibrahim di sekitar Bangun Drama dan juga rakan-rakan teater yang lain, mereka lah kawan saya. Jadi mereka lah yang mendorong saya. Sebab family semua dekat Kuantan. Dan saya seorang di Kuala Lumpur dikelilingi oleh pekerja-pekerja kontrak yang datang waktu tu ramai dari Kelantan, Indonesia belum ada, Bangla pun belum ada, Kelantan, kemudian ada Cina-Cina dari Ipoh. Jadi mereka bekerja kontrak. Mereka memang cari makan untuk kerja kontrak. Tapi saya tidak terlibat dalam bidang seni. Jadi kalau di tempat kerja memang tak ada rakan dalam bidang seni. Saya kena keluar. Jadi petang-petang bila habis kerja kontrak saya akan ke panggung drama di dekat Jalan Sultan yang tak jauh daripada tempat tinggal saya. Di situlah saya bergaul dan mula mencuba diri dalam bidang seni lah. Maknanya di situ pok saya yang pertama, kemudian berkenalan dengan M. Nasir sebab M. Nasir pun dulu dia memang minat teater. Jadi di situ kami berkenalan juga. Kemudian dia datang ke Kuala Lumpur, berjumpa dengan kami, kemudian dia start syuting Kembara Semajana. Di situ makin rapat dan dia panggil kami bantu dia orang untuk terbitkan album. So ilmu pun berkembang dari situlah. Itulah apa yang saya rumuskan. Maksudnya Tuan ni seorang perantau dari negeri Pahang, berhijrah ke Kuala Lumpur dan di Kuala Lumpur itulah Tuan mendorong diri Tuan untuk menjadi seorang karyawan lah. Ya betul, ya betul. Terima kasih kerana menjawab soalan dua. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni, mengapakah Tuan memilih untuk berkecimpung dalam bidang nyanyian ni? Maksudnya ada faktor apa? Faktor memang minat dari kecil ke? Faktor mungkin kerana tukar kerjaya dari seorang guru kontrak menjadi seorang karyawan ke, macam mana? Okey, yang pertama sekali oleh kerana minat lah. Minat kepada bidang nyanyian. Sejarah dia agak terbalik. Okey. Saya datang Kuala Lumpur pada awalnya untuk jadi penyanyi. Tapi saya terlebih dahulu berlakon drama, berlakon filem. Kemudian barulah pergi kepada nyanyian. Kenapa benda itu berlaku? Kerana sewaktu saya belajar nyanyian di sebuah bengkel swasta nyanyian dekat Bukit Bintang. Saya melihat di kelas sebelah orang-orang belajar berlakon. Jadi bila saya tengok mereka belajar berlakon, saya rasa dalam hati saya kata aku boleh juga kalau belajar macam ni. Jadi saya join kelas itu. Bila join kelas itu, saya dapat peluang untuk daripada saudara Nasjani untuk berlakon filem seniman jalanan. Kebetulan pada waktu itu saya memang dah mula bekerja dengan teater elit di bawah Datuk Densman. Jadi dari situ saya kenal dengan Nasjani, dengan Imuda semua, dan dia bagi tawaran saya berlakon. Kemudian asas lakonan tu dah memang ada waktu saya belajar dulu, saya pun terlibat dengan lakonan. Jadi seolah-olah macam nyanyian itu terhenti sekejap. Tapi sewaktu kami syuting tu, kami main juga gitar, main basking biasa-biasalah, bukan basking ambil duit lah, just basking biasa. Kemudian dari situ M. Nasir offer untuk buat album, bermulalah secara profesionalnya. Tapi sebelum itu
kami juga selalu basking dekat Central Market. Central Market di bawah tiang lampu kami basking. Waktu dulu bayangkan pada waktu itu mic ni semua tak ada, amplifier semua tak ada, speaker tak ada, just kosong aja dengan gitar sebiji, apa ni, pandai-pandai lah apa ni project vocal. Orang nak bagi orang dengar. Memang tidak ada apa ni speaker. Pandai-pandai awak lah, awak nak nyanyi macam mana. Kami boleh menyanyi sampai 2 jam tanpa berhenti, tanpa menggunakan speaker. Jadi apa yang kami buat pada itu, kami menyanyi untuk melatih vokal untuk persiapan teater. Sebab dalam teater kita berlakon tidak menggunakan mic. Suara kita mesti lontar habis. Kalau misalnya dewan itu boleh muat 1,000 orang, orang yang paling belakang sekali tu perlu dengar suara kita. Jadi bagaimana untuk latih vokal? Takkan kita berlatih kat rumah nanti jiran bising kan. Jadi di situlah di Central Market itu tempat kami berlatih vokal untuk bagaimana untuk projek vokal menjadi cantik dan tidak menimbulkan serak kepada suara kita. Itulah kita menggunakan peluang yang ada untuk benda yang lain. Macam itulah. Apa yang saya rumuskan adalah memang tuan ada minat itu dari kecil lagi lah untuk jadi penyanyi. Tetapi terbaliklah, dari teater dulu baru pergi ke bidang nyanyian. Jadi bidang nyanyian itu secara tidak langsung tuan berlatih menyanyi tu untuk teater sebenarnya. Betul. Jadi bila kami terlibat dalam pembinaan album, menyanyi lagu-lagu puisi, dia tak sama dengan menyanyi lagu pop. Lagu puisi ni ialah naratif singing. Maknanya nyanyi secara bercerita, meluahkan emosi mengikut apa yang ditulis oleh penulis dalam puisinya. Bila naratif singing ni, dia lebih kepada bagaimana kita bercerita dengan lirik lagu itu. Jadi bila kita bercerita dengan lirik lagu itu, sebutan kita, diction kita punya kita punya diksi kita punya pronunciation kita mesti tepat. Jadi dalam teater benda tu diajar bagaimana untuk membetulkan artikulasi sebutan kita. Jadi kami gunakan apa yang kami belajar dekat teater itu di dalam nyanyian. Jadi sebab itu kalau kita dengar lagu-lagu puisi ni, sebutan dia amat clear. Perkataan-perkataan tu clear dengar. Tapi perkataan itu clear dengar sebab itulah tuntutan untuk menyanyi lagu puisi. Sebab kita sebagai penyanyi lagu puisi ialah pembawa emosi, cerita dan juga daya fikir seorang penyair kepada audience. Jadi kita tidak boleh silap, kita tidak boleh sebutan kita tidak boleh kabur, mesti jelas. Jadi sebagai seorang penyanyi lagu puisi, dia mesti memahami benda tu. Sebab itu kalau kita dengar penyanyi lagu puisi, kebanyakan sebutan dia tepat because dia ada peranan besar dia. Tidak macam lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop kadang-kadang dia pergi kepada stylo punya bentuk nyanyian. Jadi dalam stylo tu dia tidak penting sangat perkataan. Tapi dalam lagu puisi perkataan tu penting walaupun sepatah. Kerana ia sangat penting. Kerana kita diajar untuk menghormati puisi itu, maka kita tidak boleh abaikan perkataan itu. Sebutannya mesti betul dan kita tidak boleh sekali buang puisi itu. Itu antara cabaran lah. Cabaran yang perlu kita hadam lah. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Siso kerana telah menjawab soalan yang ketiga. Kita pergi pada soalan yang keempat. Okey, apakah karya yang telah mengangkat nama Tuan sehingga dikenali sebagai penulis lirik yang cukup dikenali di tanah air kita ni? Karya yang orang cakap paling famous lah. Meletup lah, famous lah. Okay. Kalau di zaman rock dulu, zaman rock lah, lirik saya ialah Luka Seribu Rindu Sambil Fotograf. Itu lagu rock. Kalau lagu pop, lagu Siapa di Hatimu, Rahmat Eka Matra. Kemudian kalau lagu irama Malaysia, Rindu Serindunya, Rindu Merindu, oleh Fauzia Idris. Kemudian kalau lagu patriotik, Kerana Malaysia, Jalur Gemilang, Cemerlang Gemilang Terbilang, Bangkit Bersama, Satu Sejiwa, Satu Malaysia, itu semua lirik saya. Kalau lagu rayanya, kalau kamu pernah dengar macam lagu Siti nyanyi tu, lagu yang sedih tu,
Lagu tu selalu saya kena marah. Sebab dia orang kata buat lirik sedih. Bila dengar lagu tu nak balik kampung. Tak ada duit pun kena balik juga. Sayu, hati ini makin sayu, rindu. Itu lirik saya. Banyak, lagu raya banyak saya buat. Lagu raya, Nazam Lebaran, Air Mata Air Mata Syawal. Kemudian lagu-lagu untuk Nurin Aziz ada, Era Fazira ada, lagu raya. Kebanyakannya saya buat lagu raya di zaman dakwah Pak Ngah. Kemudian dari situ saya mula beralih ke Indonesia. Bila lagu-lagu Indonesia ni tidak dipandang sangat di Malaysia di sejak akhir ini, saya dan Pak Ngah beralih ke Indonesia. Arwah Pak Ngah di Indonesia saya buat lagu Tia Lesti. Lagu Lesti, Zapi Melayu. Lesti pun nama apa? Yang kena pukul suami tu apa nama? Lesti. Kemudian Nasar, Putri Impian, Listi, Zapin Melayu, Iyad Bustami, Zapin Anak Dara, kemudian Danang, Mahligai, Putri Mahligai. Banyak Indonesia saya buat. Dan kalau ikut kalau ikut senarai dah hampir 20 lagu lah saya buat untuk artis Indonesia. Saya tak fokus sangat pada artis Indonesia dah. Sebab pertama sekali di sana mereka sangat-sangat dahagakan lagu-lagu berirama Melayu. So mereka memilih saya untuk buat lirik dia orang sebab dari segi bahasanya saya mengekalkan bahasa Melayu. Mereka tak nak bahasa Indon, mereka nak bahasa Melayu. So saya akan gunakan bahasa Melayu yang saya tahu untuk menulis lirik mereka lah. Kalau you buka dekat Google you boleh jumpalah Zapi Melayu Lesti, kemudian Zapi Anak Dara, Iyad Bustami, Putri Impian Nasar. Itu you boleh tengok lah. Dia punya viewers dia main juta ke lah. Tak macam sini kan. Sini pun ada yang saya buat. Cuma di sini sekarang ni boleh kita dunia muzik Malaysia lebih kepada home production. Home production ni macam ni. Saya bagi sikit dia punya pencerahan. Home production ni ialah datang daripada satu rumah. Dekat rumah tu mereka ada studio, mereka buat lagu, mereka rekod muzik, mereka looping aja apa rentak ayat yang sedia ada dekat internet, and then buat melodi, mereka nyanyikan, kemudian mereka mix di rumah tu, kemudian tembak dekat YouTube ataupun dekat Instagram ke TikTok, maka lagu itu muncullah. Berbeza dengan kami dulu kena masuk studio, sewa studio paling rendah pun RM80 satu jam, masuk drum, kemudian masuk bass, masuk gitar, masuk string, and then masuk vokal, kemudian masuk backup vokal, kemudian buat mixing, kemudian buat mastering. Berbeza dengan sekarang. Itu yang berbeza. Kenapa lagu dulu kebanyakannya masih lagi orang boleh dengar? Kerana lagu dulu dia mempunyai banyak jiwa. Itu dari segi falsafah muzik dia. Okay? Macam ni. Bila M. Nasir buat lagu, M. Nasir bagi jiwa dia kepada lagu itu. Dia panggil saya buat lirik. Saya bagi jiwa kepada lagu itu. Kemudian dia panggil misalnya orang buat arrangement muzik. Orang yang buat arrangement tu bagi jiwa kepada lagu itu. Kemudian penyanyi bagi jiwa pada lagu tu. Sebenarnya dalam satu lagu tu ada 4 jiwa. Sekarang ni bila kita buat 2 masuk seorang, ada 1 jiwa sajalah. Contohnya macam tu. So jadi kalau kita buat kerja ramai-ramai ni, macam gotong royong ni, dia lebih mudah dan cantik. Daripada kerja seorang ni kadang-kadang peluh kita pun menitik dalam makanan. Contoh dia macam tu lah. Dia beza itu. Jadi sekarang ni lebih kepada produk dari rumah lah. Maknanya kita buat aja benda tu dari rumah, pergi ke kedai jual lah macam tu lah. Tapi dulu tak. Dulu dia mesti masuk kilang. Dan dulu pun studio dia tak ada di rumah. Dia mesti di kawasan kilang studio. Itu yang beza sekarang lah. Okey, baiklah. Jadi seperti yang Tuan Cik beritahu sendiri, banyak lagu yang saya sendiri pun tahulah lagu raya macam lagu yang Datuk Siti nyanyikan, lagu Air Mata Syawal lah, lagu Sayu tu. Air Mata Syawal ada Nazam Lebaran, ada Manis-manis Lebaran. Itu pun lirik saya. Lagu raya, siapa dengar lagu raya tu, kalau yang tajul besok raya, bukan saya tak buat untuk artis baru.
Arti baru pun saya buat hari tahun lepas saya buat untuk ada untuk arti baru pun ada 2 orang, untuk Jamaah Abdillah pun ada 1. Bukan saya masih lagi menulis sampai sekarang. Maksudnya saya bukan bila di hujung usia ni saya berhenti, tak. Saya masih menulis sampai sekarang. Maksudnya tuan ni bukan orang cakap belum pencen lagi lah, walaupun belum. Sebab selagi ada orang ndak lirik lagi tu saya buatlah. Okey. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Okey. Untuk makluman tuan, kita ada dalam 10 soalan sahaja. Sekarang ni soalan yang kelima. Okey. Berdasarkan pengalaman tuan, apakah cabaran yang tuan hadapi sepanjang menghasilkan karya lagu puisi ni? Kalau kita tahu kan sekarang kan telah kemunculan banyak lagu-lagu yang bersifat, orang cakap orang muda ni lebih suka lagu yang bersifat hiburan. Berbeza dengan lagu puisi ni. Apa cabaran yang boleh tuan simpulkan lah? Okey, dia macam ni. Cabaran yang pertama dia datang dari segi pertama sekali datang daripada penulis puisi itu sendiri. Adakah mereka memahami hak cipta lagu dan bagaimana prosesnya dan bagaimana untuk mendaftarkan karya itu sendiri, dan apa peranan kita sebagai seorang pencipta lagu. Contoh macam ni, bila awak buat puisi, awak bagi dekat saya, awak kata okey, tolong buat lagu, saya buat lagu. Kemudian dia minta saya untuk pasarkan. No, sebab saya bukan production house. Saya hanya pencipta lagu. Yang pasarkan ialah production house. Kemudian di mana pula lagu itu akan dijaga? Dia pergi kepada publishing house yang menjaga akta hak cipta. Bagaimana proses bayarannya? Dia ada benda tu. Kebanyakannya itu adalah proses awal. Proses awal pencipta sebuah lagu yang harus kita fahamkan kepada penulis puisi itu bagaimana proses dia akan berlaku. Dan kita tidak, sebagai imbuhannya, kita tidak bayar dia. Publishing house yang akan bayar royalty-nya. Dan kalau misalnya ada advance royalty, publishing house yang bayar. Bukan siswa Koperasi bayar kepada puisi orang itu. Itu banyak orang tak faham. Bila saya ambil lagu, saya lagukan, dia kata siswa cipta curi puisi aku buat lagu, sedangkan dah minta, siswa tak bayar aku. Sebenarnya bukan saya yang bayar, yang dibayar publishing house. Siapa publishing house ini? Jadi benda-benda tu yang banyak orang tak faham lah. And then yang kedua ialah kita nak bersaing di dalam pasaran, dalam mainstream music memang payah. Sebab dia macam ni. Semua orang sekarang, banyak remaja yang buat lagu sendiri, buat lirik sendiri, dan mereka ada media platform dia orang sendiri untuk pasarkan lagu itu. Berbeza pula dengan dengan kami, orang yang buat lagu. Kami perlukan production house, kami perlukan studio, kami perlukan pemuzik yang bagus untuk buat music, the whole thing. Contoh misalnya, bila saya buat lagu, saya perlukan studio yang bagus untuk rekod muzik. Saya perlukan drama yang bagus, saya perlukan gitaris yang bagus, saya perlukan keyboard yang bagus, saya perlukan backup vocal yang bagus. Saya perlukan orang yang buat mixing bagus, orang yang buat mastering bagus. Jadi maknanya, modal dia lebih besar daripada kita buat home studio. Kat home studio, saya gunakan satu laptop, saya gunakan software Studio One, and then saya ada satu keyboard, saya dah boleh buat muzik. Berbeza dengan kami. Kenapa kami pentingkan kualiti? Sebab bayangkan kalau saya ambil puisi daripada Samad Said, daripada Usman Awang, daripada Muhammad Saleh untuk dilagukan. Kemudian saya letakkan puisi mereka dalam muzik yang tidak berkualiti, dalam bentuk nyanyian yang tidak berkualiti. Itu menunjukkan kita tak respect dia. Ibarat macam ni lah. Saya bawa sasaran negara dengan kereta kancil. Yang keluar dari kereta kancil tu sasaran negara. Tapi yang bawa dia pergi ke IPGU tu, kereta kancil, dia pun keluar dalam. Ini sasaran negara ni. Macam mana? Macam tu lah.
Orang tengok, ini puisi Ehsan Masai ni. Tapi kenapa muzik dia teruk ah? Nampak tak? Saya yang terlibat dalam pembikinan itu tidak menghormati puisi itu. Jadi untuk menghormatinya macam mana? Haruslah kena apa ni mencari apa ni kualiti yang besar untuk proses rakaman puisi itu. Untuk melakukan, saya akan cari backup vokal yang bagus, yang faham pasal puisi, penyanyi yang bagus, yang faham. Tidak boleh sebarangan. Untuk menyanyi boleh, untuk melakukan boleh. Tapi kalau untuk mengangkat sebuah puisi itu ke satu tahap yang dihormati dan disegani dan juga menjadi satu apa ni bahan yang akan menjadi rujukan. Memang kita memang agak suka sekarang ya. Sebab macam saya tahu, contoh misalnya dalam setahun ada 10 ataupun 20 ataupun 30 lagu yang dikeluarkan oleh BBNU. Tapi satu lagu puisi saja yang keluar. Maknanya kita bayangkan 30 lagu tendang satu lagu. Patah riuk lagu tu kan. Macam itulah. Pukul ramai-ramai lagu tu. Contoh macam itulah. Ada satu panglima tapi BBNU ada 30 panglima. Kalah panglima walaupun dia dari langit turun. Memang kalah. Contoh macam itulah. Jadi untuk tidak kita menghampakan apa ni penulis puisi, peminat lagu puisi, kita cool down dulu. Bila dah okey baru kita buat balik. Itulah cabarannya ialah sekarang ni dah teknologi terlalu laju ke depan dan kita tidak boleh menggunakan teknologi sangat sebab nanti kita punya kreativiti kita, artistik kita nanti, nilai artistik kita akan hilang. Sekarang ni AI dah mula keluar. Nanti macam mana orang-orang kreatif untuk bekerja? Sekarang AI boleh buat video klip untuk kita. Nanti production house macam mana? Pengarah seninya macam mana kerja dia? Benda penasihat artistiknya macam mana? Dah tak ada cari makan. Kenapa semua orang pergi ke AI? Contoh macam itulah. Sekarang ni kita terlaju dan kita tidak semakin kurang untuk diajar menilai karya seni yang bagus. Jadi bila kita tidak diajar, maka kita akan, itulah macam kita selalu seronok pergi makan makanan segera, kita tak diajar apa kesan dan akibat makanan segera itu. Apa ramuan ataupun bahan-bahan yang ada dalam makanan itu, kita tak diajar pun di sekolah. Maka kita pun tengok mak kita masak ikan singgan cucur budu, kita tak nak. Sebenarnya dekat yang dimakan kat McDonald tu lebih teruk khasiatnya daripada ikan singgan tu. Mungkin macam itulah maksud saya. Macam itulah. Kadang-kadang sebab kita tak diajar di sekolah apakah yang menyebabkan makanan itu digemari dan apa pula akibatnya. Begitu kat lagu-lagu sekarang. Lagu sekarang dia setakat macam sorry to say lah, dia macam 3 bulan dia keluar, dia meletup, lepas tu dia hilang lah. 3 bulan tu hilang, 3 bulan tu hilang lah. Tak macam lagu Kau Petasan, masih kau ingat dengan Permata tu, keluar lagu tu dia keluar tahun 87. Sampai sekarang orang masih tak tahu nyanyi, masih ingat lagi. Tetamu Senja tahun 87, masih ingat lagi. Zubir Ali tahun 8, Zubir Ali lagi dulu pada Kau Petasan. Sampai sekarang orang lagi masih boleh nyanyi lagu Penantian, Sebab Jalan Pepinan, Nyanyi Patut Timur masih. Itu dia katakan kualiti. Maknanya orang boleh terima. Dan orang tetap cari. Dia ibarat macam barang-barang antik lah. Walaupun barang tu dah lama tapi orang tak cari sebab kualiti dia makin naik. InsyaAllah. Terima kasih. Itu sangat menjawab soalan lah sebab apakah cabaran utamanya ialah kemajuan lah. Jadi kemajuan, ya. Lepas tu yang satu lagi cabarannya, orang yang macam tuan cakap, BBNU sekarang tidak mementingkan kualiti berbanding inilah tulis karya lagu puisi ni dia mementingkan kualiti lah, maksudnya dia buat record di studio, tak macam BBNU ni dia buat dekat home studio sahaja, dekat rumah sahaja. Betul. Terima kasih kerana menjawab soalan ini. Kemudian soalan keenam. Pada pandangan tuan, apakah cabaran dalam menghasilkan lagu puisi pada masa dahulu dan masa kini dalam kalangan generasi asal? Maksudnya, tapi macam yang tuan cakap tadi lah, saya rasa tuan telah menjawab soalan yang keenam ini. Perbezaan, orang cakap cabaran utamanya kerana
teknologi tu. Kalau masa dahulu mungkin orang ramai ni nak dapat hiburan, nak dengar lagu, kena pergi secara bersemuka. Tiada telefon, tiada itu ini. Okey. Jadi dia masalah apa ni cipta lagu ni, budak-budak sekarang bukan tidak boleh buat lagu puisi. Ada yang buat bagus. Cuma dia buat lagu puisi ni dia ada kaedah-kaedah tertentu. Contoh bagaimana kita hendak menjadikan puisi itu sebagai sebuah lagu. Sebab kalau dalam syarat apa ni pertandingan lagu puisi dewan bahasa, okey, sebab saya banyak jadi juri untuk dewan bahasa, kita tidak boleh ubah satu ayat pun daripada puisi tersebut bila buat lagu. Cuma yang kita boleh ubah ialah dia punya tipografi dia. Susun atur apa ni ayat kita boleh ubah. Tapi untuk tambah dan buang tak boleh. Itu syarat penting. Bila kita buat lagu itu untuk menyertai pertandingan yang diterbitkan oleh yang dianjurkan oleh DBP, kita kena sertakan puisi asal. Kemudian dia orang cek balik, ada seorang yang bagian puisi akan cek, bagian lagu ada 2-3 orang cek. Adakah apa ni puisi itu diikut 100%. Kemudian baru diikut. Jadi kaedah mencipta itu ramai orang tak tahu. Kemudian rujukan dia. Rujukan apa ni lagu-lagu tu orang tahu. Contoh misalnya kalau kita nak buat irama Malaysia, dasarlah kita akan merujuk kepada lagu-lagu Pak Ngah. Kan? Kalau kita nak buat lirik irama Malaysia, dasarlah kita rujuk kepada apa ni Hairul Anwar Harun. Contoh kan? Tapi bila kita nak buat lagu puisi, rujukannya apa? Rujukannya kepada siapa? Kenalah kepada Zubir Ali, Kopatasa, Ahmad Ramli. Itu rujukan dia. Rujukan itu kebanyakan orang kita tak ikut. Rujukan kita ialah bila lagu puisi, mereka cari barat punya. Barat punya betul. Dia bukan salah. Dia betul. Tapi kita kena ingat, puisi barat dengan puisi kita tak sama. Kenapa tak sama? Sebab jiwa kita tu tak sama. Okay? Sejarah yang barat tulis untuk kita tidak sama dengan sejarah sebenar kita. Jadi melodi ataupun bahasa sastra barat itu tak sama dengan bahasa sastra kita sebab dia datang daripada jiwa yang lain, dia datang daripada pengalaman hidup yang lain. Maka tak sama. Jadi kalau untuk buat lagu puisi di Malaysia, kena rujuk kepada lagu puisi yang berada di sekitar Nusantara, di sekitar Kepulauan Melayu. Kerana mereka daripada rumpun yang sama, berkemungkinan jiwa yang sama dan juga boleh kita share. Contoh misalnya kalau saya nak buat apa ni lagu puisi, saya akan rujuk kepada Zubir Ali, saya akan rujuk kepada Ahmad Ramli, rujuk kepada karya-karya dia, kepada Abid Jadi, Iwan Fal, Gombloh. Contoh macam tu. Saya kena buat rujukan. Sebab dia macam ni. Bila you apa ni belajar dengan apa ni orang yang betul, you akan dapat knowledge yang betul. Bila you dapat knowledge yang betul, you akan dapat ilmu yang betul. 3R. Bila you belajar dengan right person, you akan dapat right knowledge. Bila you dapat right knowledge, you akan dapat apa ni right result. Itu je 3R aja. So kita buat lagu puisi macam tu juga. Mesti ada 3R tu. Bila kita buat 3R tu betul lah kita punya. Walaupun orang kata tak betul, tak, sebab kita dah merujuk kepada orang yang betul, kita akan apa ni hasil yang betul, nanti kita akan dapat benda yang betul. Baiklah Tuan, terima kasih kerana menjawab soalan yang ke-6. Itulah simpulkanlah cabaran bagi macam mana nak buat lagu puisi dan cabaran untuk lagu-lagu lain lah. Lagu lain boleh tengok negara barat, tapi lagu kita tengok Nusantara kita. Tengok macam mana pemikiran kita. Sebab dia macam ni lah. Kalau kita belajar sejarah, kita boleh tengok barat punya. Barat tu kita untuk perbandingan dan mencari apa ni keasliannya. Macam itulah. Maksudnya macam tu. Contoh misalnya kalau apa ni kita nak tahu sejarah kita tidak boleh sangat bergantung kepada barat, because barat tu kalau yang pernah menjajah kita, memang sejarah dia tentang kita tak betul. Tapi orang yang pernah lalu di kawasan kita, dia akan tulis sejarah yang betul tentang kita. Contoh macam itulah. Dia memang itu falsafah yang saya belajar daripada guru saya lah. Sebab kita perlu melihat daripada
persepsi kita sendiri. Perspektif kita sendiri, barulah kita tahu. Contoh misalnya, kita nak belajar sejarah tentang Tun Sri Lanang, kita janganlah cari British punya sejarah. Sebab memanglah British akan tulis macam-macam. Kita cari sejarah daripada kepulauan kita. Dia akan ada. Cuma dia dapat dengan mudah atau tidak itu saja. Sebab kalau ikut apa yang saya tahu, dekat barat tu banyak buku-buku sejarah kita yang dah dibawa oleh Portugis, yang dibawa oleh British, Belanda bawa ke sana kan. Jadi kita boleh buat rujukan. Kita dapat rujukan yang betul lah. Begitu juga dengan lagu puisi. Bila kita bersandarkan pada rujukan yang betul, kita dapat hasil yang betul lah. Baiklah, terima kasih Tuan menjawab soalan yang ke-6. Kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okay. Pada pemerhatian Tuan, apakah penerimaan generasi muda bagi genre muzik yang berunsurkan lagu puisi ni? Maksudnya Tuan boleh menilai sendirilah macam mana generasi muda macam kami ni menilai macam lagu yang berbentuk puisi ni. Dia sebenarnya penilaian tu sebenarnya dia orang sendiri pun confused. Sebab confused ni dah berlaku bukan sekarang, dulu pun. Dulu bila Bumi Putra Rockers nyanyi lagu Aku Hanya Serangga, lagu tu meletup. Orang kata lagu itu lagu rock. Sebenarnya itu lagu puisi. Puisi yang ditulis oleh Nur Hayati Saleh. Dibuat lagunya oleh Wan Hanafi Wansu yang berlakon tu. Yang pelakon yang orang putih tu Wan Hanafi Wansu kan. Dia yang buat lagu. Itu. Kepadamu kekasih M. Nasir. Kepadamu kekasih. Itu puisi daripada Yunus Asaf, penulis Singapura. Tapi kenapa orang pada zaman itu boleh terima? Sebab orang tak tahu itu lagu puisi. Dan siapa pembawa dia? Contoh misalnya Kopra Tasa kalau nyanyi lagu lagu budak-budak BBNU sekarang, Kopra Tasa nyanyi lagu budak BBNU sekarang, orang kata itu mesti lagu puisi. Sebab pembawaannya penyanyi lagu puisi. Macam tu maksudnya. Tapi kalau pembawanya misalnya lagu saya tulis dibawa oleh budak-budak BBNU, orang tak akan kata itu lagu puisi. Orang kata lagu BBNU. Sebab yang bawa tu budak-budak tu. Contoh macam tu, pembawa tu. Banyak sebenarnya lagu. Contoh misalnya dulu zaman rock ada satu lagu yang saya rasa saya kira meletup. Terima kasih Loving Bond. Terima kasih kerana merantaiku dengan cinta. Itu puisi. Tapi orang tak kata itu lagu puisi, orang kata itu lagu rock. Sebab Loving Ball ada penyanyi lagu rock. Contoh macam itulah. Pembawa dia tu. Kalau Siti Nurhaliza nyanyi lagu pop biasa, ada rebana dan accordion, orang kata itu orang Malaysia. Walaupun itu lagu pop. Sebab dia ada rebana dan accordion. Maksudnya macam itulah. Dari segi knowledge kita ni tak besar. Kenapa tak besar? Sebab sejarah muzik kita masih di peringkat baru. Masih peringkat baru, tak sama macam India Barat, tak sama. Sebab itu lagu Melayu kita tak ada skill. Masih belum ada skill lagu Melayu. Kalau Cina kita tahu macam skill dia jauh, macam mana tahu skill dia, India apa ada skill dia. Kita masih belum ada. So benda tu memang mengambil masa lah, oleh kerana kita dah teknologi dah terlalu laju ke depan, untuk kita patah balik ke belakang, mengenal pasti skill kita tu mungkin susah sikit lah. Mungkin kita akan tertinggal lah. Baiklah. Maksudnya Tuan berpendapat bahawa penerimaan bagi generasi muda tu adalah berdasarkan penyanyi tu. Jadi, kalau waktu dulu, contohlah, kalau waktu dulu misalnya kalau kau petasannya lagu Negaraku, kalau lagu negara tu belum dikenali sebagai lagu negara, lagu patriotik, orang kata itu lagu puisi. Sebab pembawanya penyanyi lagu puisi. Contoh macam itulah. Contoh macam tu. Baiklah, satu analogi yang sangat jelas, yang mudah difahami lah. Mudah. Kita pergi kepada soalan yang ke-8 pula. Okay. Baiklah. Soalan yang ke-8 ni, apakah usaha Tuan
bagi memastikan lagu puisi ini terus mendapat tempat di hati masyarakat. Maksudnya usaha yang telah dilakukan untuk membolehkan lagu puisi ini tidak hilanglah di telan zaman. Macam itulah. Okey, saya sedang buat video klip yang simple lah, menggunakan stick foto yang kami ada untuk mengenengahkan balik lagu puisi itu di dalam YouTube. Sebab kebanyakan lagu puisi yang ada kat YouTube tu dia hanya letak cover album saja. Dia tidak menarik dan generasi muda pun tak akan tengoklah bila tiba-tiba keluar gambar Siti tak bergerak. Just vokal saja. Mungkin orang tak tahu. Jadi sekarang ni saya sedang buat benda itulah. Dah siap hampir 20 video klip lah. 20 video klip yang mengetengahkan lagu-lagu puisi daripada saudara Khalid Saleh, Ehsan Mat Said, Abdul Aziz HM. Saya nak ketengahkan. Dan saya juga sedang buat 2-3 lagu baru dengan penyanyi baru. Dengan konsep muzik yang agak moden. Maksudnya ialah dia macam ni, kalau kita nak jual kepada orang muda, mesti ada resipi orang muda. Tapi dia masih lagi menggunakan puisi dan prinsip ataupun disiplin menyanyi lagu puisi itu saya terapkan. Prinsip penciptaan, kemudian disiplin penciptaan melodi itu dia tetap menggunakan cara lagu puisi. Cuma rencah dia pergi kepada remaja sikit dan menyanyinya remaja. Sebab bila kami bincang di peringkat penggiat lagu puisi, masalah terbesar kita ialah kita tidak pernah membina appreciator di kalangan masyarakat. Di kalangan sekolah menengah kita tak bina. Kemudian di peringkat IPTA pun kita tak bina appreciator yang respect appreciate kepada puisi itu. Bagaimana untuk membina tu? Pertama sekali kita kena perkenalkan lagu puisi di peringkat sekolah menengah. Kemudian daripada sekolah menengah nanti bila mereka besar, mereka akan masuk ke IPTA. Kemudian mereka akan membawa lagu puisi itu di IPTA. Bila bawa IPTA, dia akan menjadi budaya. Seperti mana Dikir Barat menjadi budaya kepada masyarakat IPTA. Kerana pengamal Dikir Barat daripada kecil lagi mereka dah pun melihat Dikir Barat. Dah pun mendengar, dah pun memandang, dah pun ikut bermain semasa di peringkat sekolah. Kemudian di peringkat sekolah menengah pun mereka bermain lagi. Kemudian bila masuk ke IPTA boleh katakan setiap IPTA di Malaysia ni ada kumpulan Dikir Barat. Kenapa itu berlaku? Sebab mereka belajar daripada kecil lagi. Kenapa lagu puisi tidak berlaku macam itu? Sebab daripada kecil mereka tak tahu pun lagu puisi. Tidak galak dan tidak ada pendedahan. Jadi bila tak ada pendedahan, kita tidak dapat membina appreciator pada lagu puisi. Seperti mana Dikir Barat secara membina appreciator secara semula jadi. Sebab saya buat kajian benda ni, jadi saya tengok benda tu berlaku. Jadi untuk memastikan lagu puisi terus mendapat tempat di hati masyarakat, kita kena membina appreciator di peringkat bawah. Dan untuk membina appreciator tu kita kena melakukan pendekatan yang paling basic ialah mencari kalangan remaja yang bagus nyanyi untuk nyanyikan lagu puisi, memperkenalkan. Sebab dia di peringkat sekolah menengah, di IPTA ataupun di peringkat badan-badan kerajaan. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih Tuan kerana memberikan apakah usaha yang telah Tuan buat, iaitu kami sekali simpulkan Tuan telah mencari penyambung legasi lah. Kalau macam di Dikir Barat ada penyambung legasi dari tingkat bawah lagi. Dan ya betul. Tuan telah belajar macam mana kemajuan teknologi itu supaya Tuan dapat memikat hati masyarakat kini lah. Okey, insyaAllah. Saya menjawab soalan ke-8, kita pergi soalan ke-9. Okey. Soalan ke-9. Apakah harapan Tuan terhadap generasi muda berkenaan dengan lagu puisi agar terus melekat di hati masyarakat? Maksudnya di sini harapan macam mana Tuan nak generasi muda ni supaya mereka terus meminati. Maksudnya bukan usaha, ni harapan Tuan lah. Tuan berharap generasi muda ni semakin mempelajari lagu puisi ke macam mana ke?
Bagi saya apa ni, saya berharap generasi muda dia melihat lagu puisi itu bukan satu lagu yang untuk orang-orang yang berfikiran aras tinggi. Dulu selalunya lagu puisi orang menganggap itu lagu untuk apa ni, mahasiswa-mahasiswa ataupun untuk apa ni, ahli lembaga pengarah yang berfikiran tinggi. Sebenarnya lagu puisi, kalau mereka tahu lagu puisi itu mereka pernah nyanyikan. Mak bapak mereka pernah nyanyikan walaupun mak bapak mereka itu seorang petani, seorang nelayan. Contoh lagu apa ni, Aku Hanya Serangga. Saya percaya ada masyarakat nelayan yang nyanyi lagu tu. Kenapa masyarakat nelayan boleh nyanyi lagu tu? Lagu puisi. Sedangkan mereka bukanlah pelajar yang seorang pengarah ataupun lembaga syarikat ataupun pelajar IPTA. Tapi kenapa mereka boleh nyanyi? Sebab melodi itu sendiri yang bawa lagu tu pergi. Contoh macam pernah Ehsan Masai cakap, lagu puisi dia kata, kalau dia terus terbiar dalam buku, dia akan kaku dalam buku. Tapi bila dilagukan lagu puisi itu, dia kata, puisi itu boleh sampai ke jamban setinggan. Maknanya orang yang berada dalam jamban setinggan pun boleh mendengar puisi itu melalui melodi. So, saya berharap generasi muda tidak melihat lagu puisi itu sebagai lagu yang sukar untuk difaham. Kerana puisi biasanya dia berbentuk abstrak. Abstrak ini macam kau faham apa? Kau fahamlah itu. Kau tak perlu cari yang luar biasa daripada yang kau tak biasa. Maksud saya macam tu. Maksud saya, kalau kita melihat satu lukisan abstrak itu, apa yang kita faham? Itulah yang kita faham. Mungkin seorang pelukis tu dia faham dia lain sebab dia melukis, sebab asas dia melukis itu lain. Tapi untuk kita faham bagaimana cara dia faham, tak boleh. Sebab latar akademiknya lain, latar sosialnya lain. Jadi kita faham apa yang kita faham saja. Sebab itu lebih mudah. Bila kita rasa sedap, melekat dan juga dapat memberi ketenangan pada jiwa kita, okeylah. Tak perlu fikir buat berat. Sebab penulis pun tak nak kita fikir buat berat. Kalau dia nak suruh kita fikir buat berat, dia janganlah bagi puisi tu dekat kita. Suruhlah pakar yang orang level PhD dengar. Contoh macam itulah. Sebab puisi memang untuk masyarakat. Untuk masyarakat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Terima kasih Tuan. Saya simpulkan Tuan, harapan Tuan adalah untuk supaya pemikiran generasi muda tu supaya tidak menganggap lagu puisi ni adalah lagu yang payah. Ya betul, ya betul. Bila macam inilah, kalau kita nak belajar bawa kereta tu, kita rasa payah belajar bawa kereta tu, kita tak akan dapat lesen. Jadi kalau kita kata payahlah nak dengar lagu puisi tu, kita tak akan dengar lagu puisi. Jadi belajarlah untuk tidak menyusahkan benda yang tak susah. Macam itulah. Baiklah. Terima kasih Tuan telah menjawab soalan 9. Kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-10. Okay, soalan ini bersifat peribadi sikitlah. Adakah terdapat ahli keluarga Tuan yang terlibat dalam bidang yang sama macam Tuan lah? Bidang nyanyian, bidang lakonan ke? Sama ada anak ke? Yang terlibat dalam bidang nyanyian adik saya, Syed Amran Alihaya, yang buat lagu Selamat Malam Rohia. Itu adik saya. Kemudian yang nyanyi suka-suka dekat karaoke tu adalah 2-3 orang. Kemudian yang minat dalam bidang penulisan tapi tidak meneruskan, anak perempuan saya. Dia dulu dekat UiTM, ambil bidang penulisan kreatif. Tapi dia tak meneruskan lah. Bila dia kerja, dia kerja lain. Dia tidak kerja sebagai penulis lah. Jadi kalau nak disimpulkan, adik-beradik saya seorang sajalah yang memang berada dalam cipta lagu, buat lirik dan juga menyanyi. Syed Amran dia. Yang lain tak ada. Sebab mak dia tak bagi. Mak dia tak nak anak dia popular macam abah dia cakap. Jadi maksudnya
salah silap keluarga tuan ni maksudnya dari ayah atau mak tuan sendiri tu bukan keluarga ni lah, keluarga seorang. Dia macam ni. Bapa saya memang seorang pemain violin yang bagus, seorang pemain gambus yang bagus, juga seorang penyanyi yang bagus. Penyanyi irama Melayu lah bapa saya. Pak saudara saya 2 orang pun sama juga. Seorang pemain violin dan juga pemain gambus yang bagus. Gambus yang dia main bukan gambus Johor. Gambus Riau. Gambus Ludang dia panggil. Itu antara arwah lah. Arwah pak saudara saya ada 2 orang yang memang boleh main gambus dan juga main violin. Satu juga dengan arwah abah saya lah. Boleh main gambus dan boleh main violin. Gambus dia memang ada 6 tali saja. Saya ingat lagi dulu dia orang bila tali gambus putus dia pakai tali tansi yang dia orang pergi mancing tu pakai. Boleh. Bayangkan dia, waktu itu tak ada tali gambus yang khusus. Tapi mereka boleh buat daripada tali tansi, dia kerja nelayan. Jadi tali tansi itu dia mengail tu, jadikan tali gambus. Maksudnya walaupun keluarga tuan ni bukan seorang yang orang cakap famous dalam bidang, ya betul, bidang nyanyian lagu rakyat ni, tapi tuan berani menceburkan dirilah dalam bidang nyanyi lagu rakyat ni, betul tak tuan? Betul. Saya mula bekerja secara profesional. Tidak makan gaji bulanan tau. Tidak makan gaji bulanan daripada tahun 86 sampai sekarang saya tidak bekerja makan gaji. Kerja saya kontrak itu ada. Contohnya misalnya dengan Suara kontrak, dengan RTM pun kontrak. Saya bukan tiap bulan saya dapat gaji. Tak ada. Sampai sekarang. Bayangkan. Maknanya jika you nak berjaya, mesti ada usaha. Dan bidang jangan hanya satu bidang. Sebab satu bidang tu belum tentu kita akan dapat income yang boleh menampung kehidupan. Saya banyak bidang saya buat. Baiklah, saya rasa itu sahaja soalan yang kami ingin bertanya kepada tuan. Tapi ada orang cakap soalan bonus saya sedikit, sebab tuan kan merupakan seorang yang penulis yang agak tersohor lah. Sebab saya sendiri pun baru tahu tuan menulis banyak lagu raya yang saya dengar sehingga kini. Jadi saya nak minta tips sedikit dari tuan, macam mana untuk menghasilkan lagu yang baiklah, yang lagu rakyat ni sebab baik. Okey, dia macam ni. Kalau kita nak menulis lagu patriotik, okey, kita mesti bertanya kepada diri kita, lagu kita tu menyumbang tak sesuatu kepada masyarakat? Kita kena tolak tepi dari segi politik ke, prinsip politik ke, ideologi, kena tolak tepi. Bagi saya, bila kita buat satu lagu, dia mesti merentasi sempadan politik dan juga kaum. Maknanya semua kaum suka lagu tu, semua ahli politik suka lagu tu. Dia mesti merentasi tu. Dan tip dia mudah saja. Bila kita rasa sedap, sedaplah lagu tu. Kalau kita rasa tak sedap, memang tak sedap. Sebab yang paling penting ialah percaya kepada kita punya insting kita. Percaya kepada rasa naluri kita tu sedap atau tidak boleh. Sebab kadang-kadang saya pernah buat sampai satu lagu sampai 2-3 lirik saya buat. Apabila saya rasa tak sedap saya buat, sampai 3 lirik tu memang saya hantar dan saya minta dia pilih. Selalunya dia orang akan tanya, lirik mana yang pertama kau buat? Saya beritahu lirik ni. Dia akan pakai lirik yang pertama. Kerana lirik yang pertama tu lirik yang lebih jujur keluar. So bila kita buat lirik pun macam tu juga. Lirik yang pertama tu lebih jujur keluar. Kemudian mestilah kita faham siapa yang akan nyanyikan lirik yang kita buat. Tahap pemikiran dia tu tinggi atau tidak. Bukan kita nak pelikirkan dia. Sebab kita kena faham. Kalau kita menulis menggunakan bahasa orang PhD, penyanyi SPM pun tak lulus, jahanam lirik tu. Sebab mereka tidak faham. So kita kena turun ke bawah. Kita tidak boleh letakkan diri kita ke atas, kau kena ikut aku, tak boleh. Sebagai orang yang ndak share ilmu, kita kena turun ke bawah untuk kita share dengan dia. Sebab knowledge transfer ni, knowledge sharing ni bukan hanya berlaku di bilik kuliah. Waktu macam ni pun kita boleh sharing knowledge. Maksudnya macam itulah. So, dan kita jangan melihat siapa di depan kita. Kita melihat bagaimana kesungguhan dia untuk dapatkan ilmu dari kita.
Contoh macam itulah. Jadi bila kita buat lirik tu, yang paling penting sekali ialah rasa kita tu mesti tepat, kemudian mesti on time. On time maksudnya, kalau lah dikata, Siso, I nak lirik you siap apa ni, hari Senin boleh tak? Hari Sabtu lah kita hantar. Tak perlu tunggu Ahad. Tak perlu tunggu Isnin, hari Sabtu kita hantar. Contoh macam tu. Saya memang selalu buat macam tu. Saya selalu dulukan 2 hari daripada deadline ni yang dia bagi. Sebab kalau apa perubahan berlaku, saya ada sempat untuk tukar. Dan yang paling penting macam saya cakap adalah, bila kita menulis, kita menggunakan bahasa kita. Jadi jadilah penulis yang ada etika. Etikanya ialah, jika kita berbahasa, jangan sekali mencemarkan bahasa kita lah. Seperti mana kita beragama, orang beragama, etika dia tidak memburukkan agama dia. Contoh macam itulah. Jadi apa yang saya simpulkan, tips daripada tuan ni, maksudnya kalau kita buat 3 lirik pun, kita ambil yang pertama tu juga, sebab itu ialah ikhlas dari hati kita. Betul. Yang terbaik tu. Kita lagu puisi ni tidak boleh menyentuh isu sensitif lah, apa yang saya dapat simpulkan tadi. Ya. Mesti jujur. Mesti jujur. Ya. Jadi saya rasa itu sahaja sikit soalan yang kami ingin lontarkan kepada tuan untuk mendapatkan ilmu. Seperti tuan cakap tadi lah, ilmu ni tak dapat bukan semestinya dalam dewan kuliah sahaja. Ilmu ni boleh dapat seperti acara kita ni lah, acara bicara santai. Ya, betul. Santai dapat. Jadi saya sebenarnya amat akan cakap berbesar hati dan amat terharu lah kerana tuan sanggup meluangkan masa. Saya rasa bukan kejap ni, dah sejam lebih tuan meluangkan masa dengan kami lah, walaupun walaupun dengan bukan secara formal, tapi tuan orang cakap sanggup memberikan kerjasama yang baik kepada kami, dan setiap persoalan yang kami ajukan tu tuan dapat jawab dengan baiklah. Terima kasih. Ini amat membantu kami lah untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Jadi itu sajalah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan. Sama-sama. Saya doakan tuan ni dapat meneruskan legasi sebagai seorang karyawan lagu rakyat yang orang cakap tuan ni masih boleh bina nama lagi. Sebab InsyaAllah. Saya jujur saya cakap, saya tak tahu pun lagu yang tersohor yang tuan cakap tadi tuan yang tulis. Saya jujur saya tak tahulah. Mungkin bidang sebagai seorang penulis lirik ni tidak dikenali seperti mana penyanyi lagu lah. Betul. Jadi saya rasa tuan ni ahli kumpulan pemberantasan. Saya nak minta tuan untuk nyanyilah sedikit serangkat lagu ke, untuk orang cakap nak dengar secara live lah suara tuan. Nak secara live lah. Sekejap. Boleh, insyaAllah. Siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri, untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri arti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Yang mana perempuan tu ingat tu. Terima kasih. Terima kasih.
tak sangka pula. Saya minta tuan nyanyi je tapi tuan orang cakap sempat lagi. Capai gitar untuk main ke Betul lah, gitar. gitar ada sebelah insyaAllah. Oh, gitar ada sebelah. Nyanyian yang sangat baik dan saya dengar lirik tu pun saya dah tahu. Nasihat yang disampaikan lagu puisi tersebut. Maksudnya lagu tu bersifat macam kekeluargaan lah, suami dan isteri. Betul tak tuan? Ya, betul. Itu lagu puisi tu ditulis oleh saudara Allahyarham Abdul Aziz HM, orang Melo, Kelantan. Nasihat untuk seorang isteri lah. Saya pun asal Kelantan tuan. Tahu. Dengar awak cakap saya dah tahu dah. Jadi boleh saya tahu tak tuan tinggal di mana sekarang dan umur berapa? Sebelum kita habiskan sesi ni saya nak tanya sikit. Okey, saya tinggal di Sarjana Impian Kajang. Umur saya sekarang dah 67 tahun. Saya lahir tahun 56. Umur 7 tahun, anak ada 4. Sarjana Impian dan tuan berkejaya sebagai karyawan seni di USIM sekarang kan? Sebagai karyawan seni di USIM. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada pihak saya tuan. Saya memang sangat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan sekali lagi. Semoga tuan dimurahkan rezeki selalu, diberikan kebahagiaan, diberikan InsyaAllah. Rezeki ni bukan dari uang sahaja kan, dari segi kebahagiaan keluarga itu sendiri pun dah satu rezeki. InsyaAllah. Kesihatan lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih.